Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali lagi dengan saya dalam channel Seaidil Ajar Apa hari ini. Pada pembelajaran yang lalu, anda telah belajar mengenai tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas, prinsip Pascal dan juga prinsip Archimedes. Hari ini, anda akan belajar mengenai subtopik prinsip Bernoulli, di mana subtopik ini merupakan subtopik terakhir di bawah topik tekanan. Maka dengan ini kita akan meneroka apa itu takrifan prinsip Bernoulli. Seterusnya, apakah kesan H laju bendalir kepada tekanan? Saya juga akan menerangkan bagaimana daya angkat terhasil akibat perbezaan tekanan disebabkan H laju bendalir yang berbeza. Akhir sekali, apakah aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita? Bahasa mudahnya, prinsip Bernoulli yang berlaku di sekeliling kita lah. Pada akhir video, saya berharap murid-murid semua mengetahui sedikit sebanyak apa yang diperihalkan tentang prinsip Bernoulli. Jadi, mari kita explore. Sebelum kita menerokai apa yang diperihalkan tentang prinsip Bernoulli, mari kita tengok video ini. Mesti anda semua tertanya-tanya kan, kenapa tin tadi apabila ditiup di bahagian tengah, ia berlanggar sesama sendiri. Kejadian ini dikatakan sebagai prinsip Bernoulli. Apa itu prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila laju pengaliran bendalir itu bertambah, maka tekanan yang dihasilkan oleh bendalir itu akan berkurang atau sebaliknya. Bendalir di sini bermaksud bahan yang mengalir seperti cecair dan gas. Apabila laju pengaliran bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir berkurang. Apabila laju berkurang, tekanan pula bertambah. Faham? Okey, mari kita lihat contoh-contoh yang lain pula. Anda cuba ambil dan pegang sehelai kertas A4 seperti ini. Kemudian anda tiup di bahagian atas kertas macam saya buat ni. Nampak tak apa yang berlaku? Okey, biar saya tiup sekali lagi. Cuba lihat betul-betul kertas itu terangkat naik setiap kali saya meniup di bahagian atas kertas tersebut. Kenapa jadi macam ni ya? Ini kerana kelajuan udara di bahagian atas adalah lebih tinggi daripada bahagian bawah kertas. Menurut prinsip Bernoulli, apabila kelajuan meningkat, tekanan di bahagian atas kertas semakin rendah, manakala tekanan bahagian bawah kertas adalah lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan suatu daya paduan yang mengangkat kertas itu ke atas. Baik, sesetengah daripada kita mungkin pernah naik kapal terbang. Tahukah anda, sebenarnya sayap kapal terbang mempunyai reka bentuk yang direka khas bagi mengguna pakai satu bentuk prinsip fizik penting itu. Prinsip inilah prinsip Bernoulli. Okey, berbalik kepada kapal terbang tadi, reka bentuk yang direka khas pada sayap kapal terbang itu dipanggil aerofoil. Reka bentuk inilah yang boleh menyebabkan kapal terbang terangkat. Sekarang saya akan terangkan bagaimana ia berfungsi berdasarkan prinsip Bernoulli. Apabila kapal terbang bergerak, udara akan mengalir di atas sayapnya yang berbentuk seperti aerofoil. Udara bergerak dengan lebih laju di bahagian atas aerofoil berbanding bahagian bawahnya. Ini menyebabkan tekanan udara di bahagian atas lebih rendah daripada tekanan di bahagian bawah. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat yang akan membolehkan ia terbang. Semakin luas permukaan bawah sayap, semakin besar daya angkat yang akan dihasilkan. Tahukah anda, ketika ribut melanda, atap-atap atau bumbung rumah tercabut itu adalah contoh keadaan prinsip Bernoulli. Apabila angin kencang melalui bahagian atas atap, tekanan di sekelilingnya menjadi rendah, manakala tekanan udara dalam rumah adalah lebih tinggi.
Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya paduan yang menyebabkan atap rumah tersebut terangkat. Mana-mana atap rumah yang dibuat daripada zinc atau asbestos menjadi mudah tercabut ketika ribut kerana ia lebih ringan. Mari kita lihat apakah aplikasi prinsip Bernoulli yang berlaku dalam kehidupan kita. Anda pernah nampak penundu Bunsen? Alah, yang selalu kita guna tu setiap kali eksperimen dalam makmal. Yang ni. Ketika menyalakan api daripada penundu Bunsen, manakah lagi bagus? Nyalaan biru atau nyalaan kuning? Mestilah biru, kerana ia menunjukkan telah berlaku penyalaan lengkap. Apabila pilih gas dibuka, gas akan mengalir dan melalui tiub tersebut dan keluar dengan kelajuan yang tinggi. Mengikut prinsip Bernoulli, kelajuan gas yang tinggi ini akan menghasilkan tekanan yang rendah. Ini akan mengakibatkan udara dari luar pada tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan masuk melalui lubang udara. Udara yang ada banyak unsur oksigen ini akan bercampur dengan pancutan gas untuk menghasilkan pembakaran lengkap. Hasilnya, kita akan dapat nyalaan panas kebiruan. Sekarang mari kita lihat aplikasinya dalam bidang sukan. Pernah lihat sepakan percuma yang dihasilkan oleh pemain legenda bola sepak ini? Tidak? Tak apa, mari kita lihat video ini. Agak mustahil bukan? Bagaimana bola yang ditendang boleh melengkung macam tu? Apabila bola telah ditendang, bola berputar di udara. Pada bahagian sebelah kiri bola, bola bergerak sejajar dengan putaran bola yang menyebabkan bahagian sebelah kiri bola bergerak dengan halaju yang tinggi. Ini menyebabkan tekanan udaranya rendah, manakala sebelah kanan bola ini pula mempunyai tekanan udara yang tinggi. Sebab inilah bola itu boleh melengkung macam sepakan percuma tadi. Berikut adalah soalan contoh berkenaan prinsip Bernoulli. Raja berikut menunjukkan sebuah sayap kapal terbang yang berbentuk aerofoil. Penyataan manakah yang betul apabila kapal terbang itu bergerak semakin laju? A. Tekanan dy lebih besar dari dx. B. Tekanan dx dan y adalah sama. C. Halaju udara dx dan y adalah sama. D. Halaju udara dy adalah lebih besar dari x. Jawapannya ialah A. Di antara kesilapan lazim ketika menghuraikan aplikasi aerofoil, para pelajar sering menyatakan seolah-olah tekanan rendah yang menyebabkan halaju udara di bahagian atas aerofoil semakin laju. Sebenarnya, apabila kapal terbang bergerak laju, ia akan menyebabkan kelajuan udara di bahagian atas aerofoil bertambah. Hasilnya, tekanan udara semakin berkurang. Mulakan huraian anda dengan fokus kepada perubahan kelajuan udara dahulu. Kemudian, barulah uraikan perubahan tekanan yang berlaku. Sekarang, kita imbas kembali penyataan asas kepada prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa kawasan bendalir yang bergerak dengan halaju tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Asas prinsip ini adalah hubung kait antara halaju bendalir dengan tekanan. Mudah saja, lebih laju bendalir, lebih rendah tekanan. Akhir sekali, terima kasih kerana menonton dan saya berharap kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Okay. No bang bang.